Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi bin Khairi dan juga partner saya Syed Ahmad Syauqi bin Syed Suhaimi. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang problem based task subjek enterprise network. Okey. So untuk kami punya PPT adalah kami ditugaskan untuk create satu wide area network untuk e-commerce company which is One Tech Digital. Okey, kami menggunakan packet tracer sebagai simulasi dalam bina wide area network untuk company tersebut. Okey, kami punya goal adalah untuk maksimaskan security. Lepas tu kita akan optimalkan network performance. Okey, melalui teknologi seperti JRE over IP tunnel. Lepas tu IPsec VPN, kemudian secure VTY port, ACL dan juga port security. So pengalaman hands-on ini dapat menawarkan kami dalam kursus enterprise network. Kami dapat mengaplikasikan praktikal pengetahuan teori dalam senario dunia sebenar. So based on topologi yang kita dapat lihat kat sini, ini adalah kita punya plan dan juga network diagram lah untuk untuk network yang kita laksanakan untuk company One Tech Digital. Okey, seperti yang kita dapat lihat, kita meletakkan ISP di paling atas dan diikuti branch 1 HQ dan juga branch 2. Okey, branch 1 mempunyai beberapa end device seperti server, PC admin, PC staff, laptop staff dan juga laptop staff 2 dan juga laptop staff 3. So, semua end device ni dia akan connected dekat satu switch dan switch tu akan connected juga dekat branch 1. Okey, so untuk HQ, kat HQ kita ada 3 PC, iaitu PC 1 adalah PC untuk intruder, lepas tu satu lagi memang PC untuk HQ dan juga server HQ. Dan server HQ dan PC HQ ni dia connected dekat switch HQ lah, di mana switch tu nanti akan connected dekat HQ. Okay, so untuk branch 2 pula kita ada menggunakan 3 PC, 1 laptop dan juga 1 branch. Dan kelima-lima device ini connected dekat server branch lah, dekat switch branch. So switch ni juga akan connected dengan router yang berada dekat branch. Okay, so di antara branch HQ dan juga branch 2 ni, kita melakukan tunnel di mana mereka boleh connected each other lah. Okay. Okay, so dalam untuk topologi yang kita buat, apa antara alat-alat yang digunakan adalah, okay, yang pertama adalah kita menggunakan Cisco router 2911. Kita menggunakan sebanyak 4 kuantiti, iaitu satu Cisco router 2911 berharga RM1,885. So bila 4, total untuk Cisco router menjadi RM7,540. Okey, kemudian kita menggunakan Cisco switch model 2960. Kita menggunakan sebanyak 3. So kos untuk satu Cisco switch 2960 berharga RM1,739 dan total kos untuk Cisco switch 2960 adalah RM5,217. Okey, so now untuk server PT, kita menggunakan sebanyak 3 dan setiap satu server itu berharga sebanyak RM9,452 dan jumlah keseluruhan menjadi RM28,356 untuk server. Okey, so untuk PC kita menggunakan 6 PC yang berharga RM1,799 setiap satu PC. So jumlah keseluruhan untuk PC adalah RM10,794 dan kita menggunakan 4 buah laptop yang berharga RM3,199 satu dan jumlah keseluruhan untuk laptop adalah RM12,796. So total keseluruhan bajet yang kita gunakan untuk topologi ini adalah RM64,703. Okey, so ini adalah beberapa konfigurasi yang kami akan gunakan
Okey, dalam kami punya problem based task, okey. Seperti yang contoh, kami akan menggunakan first basic configuration, yang kedua adalah DHCP, yang ketiga default route, yang keempat OSPF dan kelima adalah static route. Okey. Selain itu, kami juga akan menggunakan GRE, which is GRE over IP tunnel. Kemudian kami akan menggunakan IPsec VPN. Okey, kemudian secure VTI port dan ACL, dan last sekali kami akan menggunakan port security. Okey, so ini adalah addressing table untuk kita punya topologi. Okey, so kat sini apa yang kita boleh nampak adalah addressing table kita. So addressing table ni berfungsi sebagai alat yang merupakan alat yang penting dalam pengurusan rangkaian. Okey, kerana ia membolehkan pentadbir sistem untuk menguruskan dan memantau peranti serta alamat dalam sesuatu senarai yang teratur. Okay, so dalam basic configuration, okay, actually kita ada letakkan basic configuration dekat ISP, HQ, branch 1 dan juga branch 2. All router lah. Okay, tujuan kita melakukan basic configuration ini adalah untuk memastikan pengurusan trafik yang efisien, pengenalan identiti router dan meningkatkan kebolehkerjaan dan keselamatan dalam sesuatu rangkaian. Lain daripada itu, antara basic configuration juga adalah kita assign static IP. Okey, sebagai contoh kat sini adalah kita letakkan static IP dekat server DHQ dan juga PC DHQ. Kemudiannya kita meletakkan kita juga meletakkan static IP di PC intruder dan server dekat branch 1 dan juga branch 2. Okay. So kita juga ada implementkan DHCP dekat branch 1 dan juga branch 2. So tujuan kita applykan DHCP ni adalah kita DHCP ni berfungsi seperti dia akan assignkan dia akan create satu pool, which is pool tu akan terdapat list of IP address. So list of IP address tu akan diassignkan pada setiap end device. Setiap end device yang menggunakan DHCP untuk IP configuration dia, automatically dia akan assignkan IP untuk setiap sebagai contoh sebagai PC ataupun laptop yang menggunakan DHCP tersebut. Okay, sebagai contoh kat sini kita nampak all PC dan laptop kat sini berjaya DHCP. Okay, so kat kita punya network kita juga menggunakan servis OSPF. Kita apply dekat ISP, HQ, branch 1 dan juga branch 2. Okay, so OSPF ni ialah sebagai penunjuk laluan dekat dalam topologi. So dia memberitahu peranti cara terpendek untuk hantar data dalam rangkaian. Okay, kata mudah dia buat peranti sebagai dia pandailah akan cari jalan paling cepat dan juga yang terbaik. How kita verify OSPF yang kita dah buat tadi? Okay, so kita akan menggunakan command show IP route pada setiap router yang kita dah configure OSPF tu, seperti contoh sebagai dekat ISP, HQ, branch 1 dan juga branch 2 yang kita dah apply tadi. So kita boleh tulis show IP route. So kat sini macam mana kita nak tahu adalah, okay, kita after kita tulis show IP route, kita tengok codes. Okay, kita tengok yang mana ada O. O itu adalah dia merujuk kepada OSPF yang telah kita lakukan dekat setiap router tersebut lah. Okay. Okay, so kat sini dekat ISP macam kita nampak kat sini ada 2 O, which is 2 OSPF. Kemudian HQ kat sini ada 3 dan branch 1 ada 3 dan branch 2 kita ada 4. Okay. So untuk default route kita ada assignkan dekat ISP, HQ dan juga branch 1 dan branch 2. Okey. Tujuan kita buat default route ni adalah berfungsi sebagai kita manual kita letakkan sebagai laluan untuk host ke host, which is diorang ni kita dah tetapkan jalan untuk sebagai jalan utama lah orang kata. In case contoh kalau dia nak hantar paket
ke destination dia, diorang akan gunakan laluan-laluan yang telah kita set ni. Sekarang giliran saya pula verify default route. Okey. Bila kita show IP route dekat semua router, kita akan nampaklah huruf S yang ada bintang bila dia prompt tu, iaitu default route lah. Ianya connect daripada mana-mana ke mana-mana network. Okey, static route. Static route ni kita buat command dia dekat HQ branch 1 dengan branch 2 lah. Untuk IP yang nak route tu, kita guna IP tunnel antara router yang kita nak configure static route. Verify static route. Bila kita show IP route, kita akan nampak huruf S yang tiada bintang bila prompt. Itu menandakan dia sudah route ataupun boleh pergi ke network yang kita configure static route tadi. Verify connectivity. Bila kita test untuk peranti-peranti dalam branch 1 ping kepada peranti-peranti ke branch 2, semuanya berjaya. Untuk peranti ke branch 2 ke peranti branch 1, semuanya berjaya juga. Okey, kita sambung. Untuk peranti HQ kepada peranti branch 1, semuanya berjaya. Untuk peranti HQ ping kepada peranti branch 2, semuanya berjaya juga. Okey, untuk ping daripada router ke router, semuanya berjaya. GRE over IP tunnel. Untuk HQ, dia ada dua interface tunnel, iaitu tunnel sifat dan tunnel 1. Untuk interface tunnel sifat, ia adalah connection tunnel antara HQ dengan branch 1. Untuk interface tunnel 1, ialah sambungan tunnel HQ dengan branch 2. Destination dia kita buat mengikut IP yang berkenaan lah. Untuk source dan mode, kita pakai yang sama je. Source kita buat dekat interface serial sifar. Lepas tu mode kita buat GREIP. Bila kita show interface tunnel, kita akan dapatlah tunnel secara terperinci dekat kedua-dua interface tersebut. Okey, kita sambung GRE over IP dekat branch 2 dengan branch 1 pula. Seperti mana yang saya kata tadi, interface tunnel yang kita configure ikut sambungan dia. Branch 1 guna interface tunnel sifar untuk tunnel ke HQ, dan branch 2 ia guna interface tunnel 1 untuk tunnel ke HQ. Destination dan mode kita pakai yang sama je. Destination 10.10.20.1, mode kita gunakan GREIP. Cuma interface kita buat lain-lain lah, sebab dia tak sama sambungan interface antara dua-dua router itu kepada HQ. Bila kita show interface untuk tunnel, kita akan nampak tunnel secara terperinci. Testing GRE over IP tunnel. Bila kita trace daripada peranti branch 1 kepada HQ, kita akan nampaklah tracing dekat yang kedua tu. Ia lalu ke IP tunnel 192.168.1.2. Yang ni pun sama juga. Kita akan nampak tracing dekat yang kedua juga. Ia lalu dekat IP tunnel 192.168.1.1 antara peranti HQ kepada peranti branch 1. Yang ni lainlah sikit. Ia tracing dekat yang ketiga. Ia lalu ke IP tunnel 192.168.2.2 antara HQ dengan peranti branch 2. Yang ni pun sama juga macam yang awal tadi. Kita akan dapat dekat tracing yang kedua tu, dia akan lalu dekat IP tunnel 192.168.2.1 antara peranti branch 2 dengan peranti HQ. IPsec VPN. Mula-mula kita enable crypto dekat router HQ branch 1 dengan branch 2. Lepas tu kita sambung command dia lah. Kita buat password, mapping, access list. Lepas tu kita masukkan dekat interface yang berkenaan untuk mapping. Dia akan prompt ISA KMP is on.
Lepas kita configure VPN, kita show pula. Kita show crypto ISA KMP, polisi, CryptoMap, dan IPsec dekat ketiga-tiga router tersebut. Secure VTY port. Secure VTY port configure dekat branch 1 dengan branch 2. Command dia, kita buat username admin dan password Cisco. Lepas tu buat access list standard admin host. Remark, kita buat incoming VTY lines. Network branch 1 permit PC admin 1 dan deny yang lain. Network branch 2 kita permit PC admin 2 dan deny yang lain. Lepas tu kita masukkan admin host ke dalam virtual terminal 04 dekat router. Bila kita telnet daripada PC admin ke branch 1, dia berjaya. Dan juga bila kita telnet daripada PC admin 2 ke branch 2, dia berjaya juga. Okey, SCL pula. SCL kita nak sekap 192.168.30.3 iaitu laptop staff NAN daripada akses ke server HQ melalui protokol HTTP dan HTTPS dia. Bila kita test PC 5, dia hanya boleh ping sahaja ke server branch 1 dan akses ke web server tak boleh. Port security. Port security kita buat interface fast internet 03 dekat switch 3. Command dia mau access port security MAC address tinggi maksimum 1 IP saja. Bila MAC address lain masuk, dia akan automatic shutdown. Sebelum alih interface kita ping server HQ ke PC HQ dia boleh lah. Lepas tu kita alih interface yang connected dekat fast internet sifar 3 ke PC intruder. Bila ping, interface tu automatic shutdown dan jadi interface yang bersambung akan jadi warna merah lah. Bila kita pasang semula ke PC HQ, onkan interface fast internet sifar 3 dekat switch, dia jadi hijau semula sambungan tu. Okey, kelebihan dan kelemahan OWAN teknologi dan protokol. Saya terangkan kelebihan dululah. JRE over IP tunnel, dia boleh encapsulate dan transmit kepada sambungan antara network layer protokol. DHCP, ia memudahkan peranti dalam network kita dapat IP secara automatik dan mengurangkan daripada berlakunya kesilapan. OSPF, dia load balancing. Dia boleh bagi connection secara semerata lah, sesuai untuk scope network yang besar. Default route. Default route ni ia ringkas dan nak configure tu tak kompleks sangat. Tambahan pula, ia pun boleh meningkatkan network secara efisien. Static route, dia simple dan sesuai untuk scope network yang kecil yang straightforward. IPsec VPN dapat menguatkan encryption dan pengesahan kepada data. Lebih selamat untuk komunikasi dengan internet. Mudah untuk kita buat remote untuk sambungan site to site dalam organisasi kita. Secure VTY port, kita boleh cover access, menguatkan pengesahan dan encryption dekat terminal daripada diakses oleh orang yang tidak dibenarkan. Access control list SCL, kita boleh kontrol trafik dalam network kita. Admin boleh tapis data mengikut spesifik kriteria lah. Port security, dia boleh sekat orang yang tidak dikenali menggunakan MAC address. Okey, lepas tu saya terangkan kelemahan dia pula. JRE over IP tunnel. Dia banyak ciri-ciri security yang ada. Jadi dia memberi impak kepada bandwidth dan network kita lah. DHCP, dia berisiko untuk orang luar akses kepada network kita. Malah ia juga connect kepada server. Jadi itu memang sangat bahaya lah untuk network. OSPF,
Dia kompleks dan suka untuk skop network yang kecil, serta boleh dijaskan penggunaan CPU dan memory. Default route, sebab dia direct ke mana-mana network, jadi berisiko untuk orang luar akses pada network kita. Static route, dia tak sesuai untuk network yang besar sebab kita kena hadap satu persatu network untuk configure dia. IPC IPVN, ianya kompleks, jadi kita perlu berhati-hatilah dan kemungkinan boleh bagi kesan kepada prestasi network. Secure V2I port, mungkin dia ada configuration dan penyelenggaraan yang kompleks. Jadi kita perlu berhati-hati untuk menguruskan cryptography key. Access control list SCL, kalau kita buat SCL yang kompleks, ianya sangat-sangat mencabarlah. Contohnya Demilitarized Zone, DMZ. Port security. Port security ni tak sesuai dengan persekitaran dan peranti mutahalih yang MAC address dia dynamic. Dia boleh menyusahkan. Jadi kena urus pula untuk ubah network yang kita nak sekat tu. Okey, baik, kesimpulan. Secara kesimpulannya, kami dapat meneroka teknologi dan protokol yang penting untuk one security. Daripada GRE over IP sampailah ke secure V2I port, port security. Jadi kita mestilah profesional dan memerlukan pengalaman yang lebih mendalam untuk menyelesaikan masalah WAN ni. Ianya agak mencabarlah, tapi berbalutlah untuk kami sebagai pelajar untuk mengurus dan mereka bentuk rangkaian press pada masa yang akan datang. Baik, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih.